Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ملء ما علم وعدد ما علم وزنة ما علم صلاة عظيمة القدر والمقدار. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang lebih bersyukur. Seterusnya terima kasih kepada Yang Datuk Imam, pegawai masjid, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita akan sambung lagi menggunakan kitab kita ringkasan Sifat 20 karangan tuan guru kita, nafa'anallahu bi'ulumihi fid darain amin. Muka surat 8. Muka surat 8. Baik, kita tengok muka surat 8. Jadi alhamdulillah, kita telah pun membicarakan sabar sedikit mengenai penyusun Sifat 20, iaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi dalam episod-episod yang lalu. Dan seterusnya kita akan tengok pada malam ni muka surat 8, pembahagian sifat. Pembahagian sifat. Ni mulalah ni. Ni mulalah kita nak mula masuk bab ilmu akidah. Yang ni sebelum ni cuma cerita ya baru. Nak cerita sabar sedikit mengenai sejarah ilmu tauhid ataupun tujuan-tujuannya ataupun manfaatnya kita belajar ilmu tauhid ataupun ilmu akidah. Dan pada malam ni kita akan tengok muka surat 8, pembahagian sifat. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, para alim ulama membicarakan mengenai sifat Allah Subhanahu wa taala terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama sifat zat ataupun az-zat, dan yang kedua sifat al-af'al ataupun sifat af'al. Sifat zat ni pada iaitu zat apa yang akan kita bincangkan nanti. Terdiri daripada sifat Allah taala yang wajib, kemudian yang mustahil bagi Allah Ta'ala, kemudian yang harus, kemudian disambungkan lagi dengan sifat yang wajib bagi para rasul, kemudian yang mustahil ada pada para rasul dan juga yang harus pada rasul. Kalau orang lain juga di setengah tempat dia sebut sifat 50. Sifat 50. Di setengah tempat pengajian pondok dia kata sifat 50. Sifat 50 apa dia? Sifat melibatkan uluhiyat ataupun mengenai Allah Ta'ala, dan yang kedua ialah mengenai kerasulan an-nubuwat. Jadi dikatakan bahawa ini dinamakan juga sifat 50. Maknanya kita kena belajar sifat 50 tersebut. Sifat az-zat ialah perbicaraan buku ni. Ni sifat az-zat ni kadang kita nak mengaji malam ni lah. Bermula daripada malam ni iaitu sifat zat, terdiri daripada mulanya ialah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsih. Tu sampailah habis. Wahdaniyah, qudrat, iradah, ilmu, hayyun, sama', basar dan kalam. Tu yang kita akan belajar sifat 20.
Sifat 20. Syarat mutlak ketuhanan Allah Ta'ala. Sifat 20 ni adalah syarat mutlak. Bila sebut mutlak ni, tak habis cerita, tak ada apa, tak ada bertikai apa lah. Kuasa mutlak, syarat mutlak ni, tak ada siapa pun yang boleh mempertikai, meragui ataupun kita panggil apa? Keliru. Tak ada. Tak perlu keliru, tak perlu petikai, tak perlu ragu-ragu. Semua ini syarat hak yang wajib bagi Allah Ta'ala yang akan kita mula pelajari selepas ni. Tak ada siapa pun yang boleh mempertikaikan sama sekali. Dan kita pun nak mengaji ni nak apa? Nak bagi kita bertambah yakin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak bagi kita bertambah yakin kita mengaji ni. Kita mengaji sifat 20 ni nak bagi yakin mengenai bagaimana yang dikatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada zat tersebut. Dan yang kedua, sifatul af'al, sifat-sifat yang perbuatan. Af'al ni ialah perbuatan. Sifat af'al ni perbuatan. Bagi contoh Ar-Razzaq, kemudian Al-Mu'ti, pemberi. Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki, Al-Mu'ti yang maha mengurniakan, Al-Muhyi yang menghidupkan, Al-Mumit, Al-Khaliq. Ini bagi Allah Ta'ala. Bagi contoh, kalau kita tengok nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang indah mempunyai 90 sifat, 99 nama. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi nama-nama Allah Ta'ala itu yang indah, hendaklah kamu berdoa dengannya. Lahu tis'atun wa tis'una isman. Bagi Allah Ta'ala itu mempunyai 99 nama. Jadi semua tu dalam nama-nama Allah tersebut ada yang sama dengan manusia. Allah itu bersifat Ar-Rahman, penyayang. Manusia ada yang sayang? Ada. Manusia ada yang sayang. Ar-Rahim, pengasih, ada yang sayang. Allahu Akbar. Tambah lagi seorang ibu, seorang perempuan. Seorang perempuan yang terlalu sayangkan anaknya lebih daripada segala-galanya. Dia sanggup korbankan nyawanya semata-mata agar anaknya dapat hidup. Allahu Akbar. Dia tak fikir lagi anak tu nak jadi apa, tak tahu lagi. Dia tak fikir lagi, dia tak tahu lagi anak tu nak jadi apa, tak tahu lagi. Tapi dia sanggup korbankan nyawa dia. Dia sanggup korbankan dirinya semata-mata untuk apa? Karena dia sayang. Itulah daripada diri dia sendiri. Sejahat-jahat anak terang mana pun dia sayang juga. Allahu Akbar. Tak kira lah, ada orang yang buat jahat sekalipun. Contoh ada yang berzina, tetap dia sayang anak dia walaupun dia berzina. Dia tahu bahawa anak tu kalau dari segi hukum tidak sah taraf, tapi tetap dia sayang. Tetap dia sayang anak dia. Allahu Akbar. Apatah lagi kalau yang tarikh hasil daripada nikah kahwin yang sah pada hukum syarak. Jadi Rasulullah ni membawakan kepada kita bahawa hendaklah kita pelajari ilmu tauhid ini bagi apa? Sampai tahap yakin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai tahap yakin. Allahu Akbar. Contoh orang kata kan, ya hampa lah duk takut sangatlah dengan COVID tu, kada apa pun. Kalau ikut sejarah COVID, pandai. Kalau ikut berdasarkan statistik COVID, yang mati ni orang tua-tua belaka. Yang mati ni orang tua-tua belaka, 60-an ke atas. Yang muda mati itu pun sebab dia ada penyakit dia. Boleh jadi dia ada kencing manis dah, boleh jadi dia ada darah tinggi, boleh jadi dia ada jantung, sebab tu dia mati. Lain daripada tu tak ada yang mati. Tu dia. Yang duk takut sangat dengan COVID tu. Allahu Akbar. Jadi kalaulah kita takut dengan COVID, seolah-olah kita menyungutukan Allah Ta'ala. Dah lah tu, lepas tu kita tak mau kawan pula dengan orang. Tu dia, nak salam pun tak boleh. Apa cerita ni? Sedangkan COVID tu pun daripada Allah Ta'ala. Virus tu memang daripada Allah Ta'ala. Kalau Allah izinkan, dia bagilah. Tak kena kat orang. Kalau dia tak izinkan, tak kena. Allahu Akbar.
Dia. Nah, hari ni ada orang petikai. Jadi yang kalau nak pakai topeng mas ni apa cerita? Ni habis yang pakai tu, yang pakai takut kena banyak denda, hak tu ya. Takut kena banyak denda, bukan pasal aku takut kat virus tu kita takut. Bakteria kuman dalam badan manusia ni banyak, ada yang baik, ada yang jahat, ada yang buruk. Contohlah pandai, Allah akbar. Ada hari ni jadi dia takut kena denda baru pakai mask. Bukan pasal takut tentang virus tu. Allah akbar. Jadi takkah kalau lah macam tu punya keputusan, takkah kita itu seolah-olah melawan takdir daripada Allah Ta'ala? Hak Allah Ta'ala, dia nak bagi sakit ke, dia tak bagi sakit ke, tu hak Allah Ta'ala. Yang kita duk takut sangat dengan virus COVID ni, aku cubit sekali baru tahu. Tu dia pandai. Allah akbar. Dah kita yakin bahawa segala-galanya yang berlaku semua dengan kehendak Allah Ta'ala. Kita yakin semua tu. Bukan maknanya kita tak yakin bahawa virus tu datang daripada Allah Ta'ala. Bukan kita tak yakin. Kalau kita tak yakin, bersiapa yang Allah haramkan makan daging babi dengan daging anjing? Jadi bersiapa Allah haramkan? Benar-benar yang najis tu Allahu akbar. Bersiapa Allah haramkan? Kalau tidak, hampa makanlah, hampa buatlah macam mana pun di atas muka bumi ni. Dah. Bukan semua bermakna apa yang Allah takdirkan, Allah ujikan kepada kita ni. Ada yang Allah ujikan dengan kebaikan, ada yang Allah ujikan dengan keburukan, agar manusia ingat pada Allah Ta'ala. Manusia tu yakin pada Allah Ta'ala bahawa virus tu memang dia yang bagi, dia yang datangkan, dia yang uji manusia. Dari segi akidah kita tetap percaya macam tu. Tapi yang duk kita takut tu sebab syariat mengajar kita agar memilih yang baik daripada yang buruk. Dari segi hukum syariat, kalau hang sakit, pilah cari siapa-siapa ke, pilah jumpa klinik ke, jumpa doktor ke, berubat. Itu dinamakan syariat, dinamakan ikhtiar kita. Ikhtiar kita bila kajian mengatakan bahawa COVID itu boleh merebak disebabkan sentuhan di antara manusia, maka dihendaklah menggunakan cara panggil apa? Droplet. Mereka punya bahasa droplet, airborne ni serangan dari segi orang panggil ayak-ayak ni. Droplet hang bersin sekali boleh sampai 3 kaki ke orang bagi contoh. Jadi kita pun kena dah ada penjarakan bagi contoh 3 kaki 1 meter. Pasal apa? Nak elak. Nak elak. Pasal apa? Sebab kita faham ada benda yang Allah suruh dan ada yang kita kena ikut, ada benda yang Allah tetapkan tapi kita kena elak. Jadi dalam bab virus ni, syariat mengajarkan bahawa jangan kita pergi cari pasal. Dah tahu kawasan tu ada kuman, orang tu ada sakit yang boleh merebak, yang kita duk pergi cari pasal apa? Nak buat apa? Tak perlu. Syariat suruh kita ikhtiar, kalau sakit cari berubat. Tu syariat. Syariat suruh kita apa? Suruh kita berubat. Ni nak bagi faham bahawa apa pun yang berlaku di atas muka bumi ini ataupun yang berada di langit sama, semua dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Tetapi manusia perlu berusaha untuk, kalau yang tak elok perlu hindari. Contoh paling senang, hang kata macam tu senang, lah ni hampir tunggu tengah jalan, aku nak tengok lori nak belah hang ke tak? Pajak tunggu. Orang duk habaq kata kena usaha ikhtiar je, duk pergi cari pasal dengan kita boleh. Lah ni hampir tunggu tengah jalan, aku nak tengok lori tu nak belah hang ke, hang belah lori. Hampir tunggu tengok. Tak berani langsung. Tahu pun macam itulah juga penyakit. Kalau Allah takdirkan, yang tu kira lain. Tapi usaha ikhtiar kita itu hendaklah dilakukan, dibuat terlebih dahulu. Kalau Allah takdirkan jadi, yang tu kita terimalah. Masuk bab yang ketiga, bab ihsan. Ihsan tu apa dia? Kita kena sabar bila Allah uji.
Kalau Allah tak berikan ujian pada kita, kita syukur, alhamdulillah Allah tak uji kita. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah rahmat dan kurniaan daripada Allah Ta'ala, ada untuk mengujiku sama ada aku bersyukur ataupun menjadi seorang yang kufur. Ada orang yang sihat tapi dia jadi kufur pada Allah Ta'ala. Allah yang apa duk kalut sangatlah nak sembahyang tu pun, sembahyang tu ingin terbalik belum tentu Allah terima kepala otak hang. Memanglah belum tentu Allah terima. Contohlah saya nak bagi tahu sebab apa? Sebab ada orang yang guna hujah yang hampa duk ibadat ni. Kalau betul Allah sayang hampa, Allah bagi macam-macam kat hampa. Kita kata kat dia, oi, kalau hang ibadat, hang dapat semua daripada Allah bagi, maknanya hang minta semua Allah bagi. Siapa jadi hamba, siapa jadi tuan? Allah jadi hamba hang ke hang jadi hamba Tuhan? Dia fikir tu. Lepas tu baru dia fikir balik. Betul juga. Tahu pun. Kalau hang beribadat, hang sembah pada Allah Ta'ala, semua Allah bagi, hang minta jadi kaya, Allah bagi. Hang minta bini 10, Allah bagi 20. Padahal bukan hang nak sangat, tak apa ambil. Contohlah kan. Kalau hang minta semua Allah bagi, bermakna Allah Ta'ala jadi hamba, hang jadi tuan. Tak boleh. Itu bukan adabnya. Allahu Akbar. Jadi kita bagi tahu, walaupun apa sekalipun, bila datangnya larangan daripada Allah Ta'ala, pasti ada sebab-sebab dia. Kalau ada benda yang mudarat, takkan nak pergi cuba. Kalau itu, hampir tunggu pi masuk dalam sangkak boya, kena tengok boya nak telan hang ke tak. Tak pun pi kat landang ulak sawah tak syok, pasal apa dia belit lambat mati. Pi kat ulak tedung selah bagi dia patuk tengok. Pi kat taman ulak bagi dia patuk tengok. Pasal apa? Islam suruh lari jika ada benda yang mudaratkan tubuh badan manusia ataupun akal fikiran ataupun harta manusia. Hang ada harta, takkan Islam suruh hang bakar harta hang? Tak, Islam tak suruh bakar. Islam suruh jaga harta. Dah hang ada harta lah ni, hang pergi bakar harta hang. Buat apa? Tak apalah, takdir Allah Ta'ala nak bagi terbakar. Kalau Allah tak izinkan terbakar, tak jadilah. Ni hang pergi bakar tengok, aku nak tengok. Ni sebab apa? Sebab ada orang guna akal. Tapi akal ni bila kita lawan dengan akal macam tu, kita nak bagi tahu bahawa kalau Allah takdirkan sesuatu perkara, maka kita kena sabar dan juga redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Itulah makam yang ketiga yang dinamakan ihsan. Hari ini kita mengaji bab akidah mengenai kita tahu bahawa hak Allah Ta'ala. Kemudian kalau Allah takdirkan sesuatu tersebut, kita kena guna syariat, ikhtiar kita. Hari ini kita ikhtiar nak main mengaji. Duduk daripada rumah malam ni semata-mata nak main ke rumah Allah Ta'ala untuk menuntut ilmu. Kita ikhtiar untuk sampai. Nak sampai fikirlah, kalau ada kereta, cara kereta. Kalau motor, cara motor. Kalau geret, cara geret. Kalau jalan kaki pun jalan kaki lah. Sebab apa? Sebab itu ikhtiar kita untuk menuntut ilmu. Kemudian tawakal, serah pada Allah Ta'ala. Allah bagi ilmu, kita ingat, kita dapat, alhamdulillah. Kalau kita tak ingat pun tak apa. Sebab apa? Sebab kita ada ikhtiar, serah pada Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Jadi ilmu yang akan kita pelajari dalam ilmu akidah ialah sifatuz zat, mengenai zat-zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mana saya kata sebelum ni, zat Allah Ta'ala sebut tak ada yang mengikut turutan, tak ada. Dia sekaligus ada pada Allah Ta'ala, serentak pada Allah Ta'ala. Dia tak main satu-satu. Mula-mula hang kena ada, lepas tu hang kena sedia, lepas tu hang kena kekal selama-lamanya. Tak. Pada Allah Ta'ala tu memang ada, siap dah semua ilmu tersebut. Semua zat pada Allah Ta'ala tu kena ada, siap dah, lengkap. Itu yang kita nak tahu bahawa ilmu mengenai Allah Ta'ala, ilmu zat. Bagaimana Rasulullah mengatakan tafakkaru fil khalqi wa la tatafakkaru fil khaliqi. Fa innakum la taqdiruna qadrahu. Rasulullah katakan
tafakkaru fil khalqi, hendaklah kamu memikirkan tentang ciptaan Allah Ta'ala, makhluk Allah Ta'ala yang lain. Wala tatafakkaru fil khaliqi, janganlah kamu hanya memikirkan mengenai pencipta Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bila ada jaduk tak mana, tak perlu duk fikirlah. Allahu Akbar, tak payah duk fikir, sebab itu bukan hajat kita. Kalau kita nak fikir mengenai zat Allah Ta'ala pun kita tak tahu dah, sebab Allah tak cerita. Zat dia, aku nak abang kat hampa ni, aku ni macam cahaya, kalau hampa tengok tak nampak, tak tengok pun aku tak ada. Tak tahu, dia tak abang, tak boleh. Kalau Allah nak ceritakan kepada manusia pun, manusia tak akan mampu untuk mencapai tahap hakikat tersebut. Sebab tu Allah tak cerita. Cuma kita nak mengenal Allah Ta'ala melalui dua perkara, ayatun qawliyatun wa ayatun kauniyatun. Kita nak kenal Allah Ta'ala melalui dua perkara. Yang pertama ayat qauliyah, iaitu bukti-bukti yang sah daripada Allah Ta'ala berdasarkan Quran dan juga hadis. Yang pertama, nak kenal Allah Ta'ala dengan dua perkara. Yang pertama dengan bukti wahyu yang Allah datangkan kepada para rasul. Ataupun lah ni hari ni senang, berapa? Iaitu baginda Rasulullah, Allah datangkan wahyu berdasarkan Al-Quran, kemudian dibantu oleh Allah Ta'ala kepada baginda Rasulullah, iaitu dinamakan As-Sunnah, dinamakan juga Al-Hadis. Itulah dalil yang paling kuat berdasarkan Allah, daripada Allah Ta'ala. Dan yang kedua ayatun kauniyah, iaitu tanda-tanda kebesaran, keagungan Allah Ta'ala berdasarkan ciptaannya. Tu kita nak tahu, nak kenal Allah Ta'ala. Yang kedua dengan cara ayatun kauniyah ni, kita tengok subhanallah. Kalau tengok hari ni ada budak-budak dia tanya, ayah, ni siapa yang buat masjid ni? Cantik lah. Siapa yang buat masjid ni? Cantik lah. Kita apa-apa, Tok Imam dah buat. Agak-agak orang percaya Tok Imam buat. Tobat tak boleh buat, dia buat sorang-sorang, mana nak boleh. Walaupun dia ada duit banyak sekalipun, walaupun ayah anda ada duit sampai 100 juta sekalipun, boleh buat masjid ni sorang-sorang? Tak boleh. Pasal apa? Sorang mana boleh buat, mustahil. Dia nak angkut bata, nak angkut besi, tobat lah, aku tengok saja. Sampai longgok sana tu aku tengok saja, contoh dia macam tu lah. Sebab apa? Sebab manusia ni lemah, manusia ni tak mampu. Manusia tak akan mampu semua tu, melainkan ada suatu kuasa yang lebih hebat lagi, ada satu pencipta yang lebih istimewa, yang lebih agung daripada pemikiran manusia, akal manusia. Ni yang ciptakan apa? Kita tengok masjid ni pun kita rasa Allahu Akbar. Kalau lah rumah aku macam ni syok besar ni dah agak-agak lah Tok Bilal Mizan, agak-agak lah kalau rumah besar ni nak berapa orang bini. Contoh dah. 4 orang bini pun terlarang nak jaga rumah ni besar. Nak kena apa pula? Nak kena ada orang tolong urus, orang gaji pula, ada pekerja pula. Contoh ada macam tu lah. Allah perlu tak? Allah tak perlu langsung. Allah tak perlu kepada sebarang pembantu, sebarang benda lain untuk bantu dia, tak perlu. Sebab Allah tu maha berkuasa, lagi maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Dia buat sesuatu tu semuanya sangat sempurna. Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini sia-sia sama sekali. Tak ada yang sia-sia. Allahu Akbar. Semua itu untuk mengingatkan kita semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik pun Allah cipta, yang tak baik pun Allah cipta, supaya manusia ni tengok sendiri. Supaya manusia ni tengok sendiri ciptaan Allah Taala. Allah boleh cipta semua yang sempurna, tapi dah sebab maksud bagi manusia ni tahu bahawa kita ni sebagai hamba sahaja melihat ciptaan Allah Ta'ala. Pasti ada yang menciptanya yang dengan lebih sempurna. Kalau hari ini orang kata maknanya Allah ni tak hebat lah, tak sempurna, apa siapa? Sebab ada yang dilahirkan dalam keadaan cacat,
No? Ada yang dilahirkan dalam keadaan mentalnya yang tak apa betul, kena penyakit sindrom Down, SD. No, yang mak ayah lah duk pening kepala. Ada yang dapat anak hyperaktif, pantang lepas langsung, habis segala-gala barang dalam rumah, sebagai contoh. Maknanya Allah ni cipta buat apa? Semua tu supaya manusia ni fikir, tengok elok bahawa segala-galanya pasti ada hikmah yang Allah ciptakan untuk menguji manusia, dan bagi manusia ni tahu ada Allah Ta'ala yang menyusun dan juga mentadbir alam ini. Kalaulah manusia ni semua sempurna, manusia ni kata apa? No, maknanya Allah ni koman pasal tak ada benda hak tak elok. Sama macam saya ceritakan dulu ni, jari, cap jari, cukup lah. Kalau muka semua sama, cerita macam minion, haram, tak kenal siapa. Tahu minion? No? Minion tahu kan? Ya nak tahu minion? Tahu? Tak tahu? Tak tahu, balik pergi cari, tanya sekali lagi. Mak hang bisa tengok tak minion tu macam mana? Contoh, semua sama ya. Mata satu, satu, tak tahu, tak ingat lah kita pun. Semua kuning belakang, mata satu, semua sama saiz. Nak kenal pun tak tahu. Dia pun buat cerita, tak apalah, boleh kenal-kenal. Tapi kalau kita kalau tak kenal dah, anak kembar pun isyak mana satu ni, abang adik, kakak dengan adik pun tak ketahuan lah. Contoh lah kan, contoh. Kalau manusia ni semua sama, Allah boleh cerita semua sama, tak ada masalah. Tapi nak kenal macam mana? Weh, tu laki aku. Jaga aku penampak mampu. Bin laki hang pula. Contoh semua sama belaka. Dah. Jadi Allah ciptakan semuanya berbeza-beza, baik buruk, elok dan tak elok. Semuanya Allah cipta supaya manusia ni kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kalau kita tengok ciptaan Allah Taala yang lebih sempurna, iaitu langit dengan bumi. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Allah katakan, hamba tengok langit macam mana kami angkat. Kita boleh dah buat bumbung rumah yang tak ada tiang? Boleh buat bumbung rumah tak ada tiang? Fikir 10 kali. Nak buat macam mana bumbung rumah tak ada tiang? Nak buat macam mana ayah nak? Pokok lah ayah anda boleh fikir lah, tengok. Balik malam ni ayah anda jangan tidur. Tu dia. Fikir macam mana aku nak buat bumbung rumah aku ni tak ada tiang. Dia tergantung itu saja. Allah Akbar. Contohlah kan yang paling mudah. Tapi Allah katakan wa ilas samai kaifa rufi'at. Kamu tengok kepada langit. Kaifa rufi'at, bagaimana ianya diangkat. Lagi lagi. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Tengok bagaimana gunung ganang kami pasakkan ia. Cuba tengok gunung duduk macam mana. Ni daripada bawah besar naik ke atas kecil. Cuba bayangkan dari bawah kecil naik ke atas besar. Mampu? Cuba fikir tengok. Nusibat, cuba tengok duduk daripada bawah naik ke atas itu. Oi. Pasal nak naik pun tak berani, takut. Contohlah kan. Ni cuba tu sebab tu Allah kata tengok ciptaan ayatun kauniyah, tanda-tanda ciptaan kami, makhluk kami yang lain. Cuba tengok. Cukup lah. Tengok gunung kana cukup lah. Ni di bawah ada luas besar, mai ke atas kecil. Tengok contoh gunung Jerai. Kalau kita Langkawi ni orang paling takut pinat gunung Mak Cincang. Pasal apa? Kena cincang mampu. Gunung Mak Cincang paling takut kali. Tapi tak ada apa orang mati no. Tak ada yang mati kena cincang. Nama Mak Cincang. Allah. Tapi tak ada siapa mati lagi-lah kena cincang. Allah Akbar. Tengok Allah ciptakan gunung ganang. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Tengok kepada bumi bagaimana kami hamparkan. Bumi pula lagi istimewa. Pasal apa? Ada yang berbatu, ada yang berpasir, ada yang berpaya, ada macam-macam jenis lagi Allah cipta. Ni di atas muka bumi ni. Allah boleh cipta semua batu belaka. Habis tu nak buat simen macam mana lah? Nak buat macam mana? Tak ada. Kalau pasir saja, batu saja tak boleh.
Allah ciptakan semua untuk kegunaan manusia. Suruh manusia ni guna segala ciptaan Allah Ta'ala. Hari ini manusia mampu cipta alat. Tengok batu yang besar mana pun manusia mampu untuk pecahkan batu tersebut. Jadi kecil, jadi batu kasaran. Macam-macam lagi Allah berikan keistimewaan menggunakan akal fikiran manusia. Itu dinamakan ayatun kauniyah. Kita melihat kepada tanda-tanda kebesaran, keagungan Allah Ta'ala berdasarkan kepada ciptaan Allah Ta'ala. Tu baru kita tahu Allahu Akbar. Nak banding dengan kita ni terlalu lemah. Tasarruf kata hari ni lah. Tu kata susah-susah. Hari ni pergi panggil cikgu tengok. Panggil cikgu mai. Bagi 10 soalan. Suruh kita hafal siap dengan jawapan. Lepas tu suruh jawab periksa. Silap-silap belum tentu boleh dapat 10A, 10 lagi markah. Pasal apa? Kita ni lemah, tak ingat. Tambah-tambah main usia macam ni. Aku cukup seksa lah kalau mengaji kena periksa ni. Ni kalau buat ujian hari ni, kalau kita mengaji hari ni, contohlah kalau boleh buat ujian hari ni, tak tahu apa orang boleh luluhi. Daripada hak kita mula mengaji tu. Cuba sebut 2 penyusun ilmu tauhid. Tu pun tak tentu lagi boleh jawab. Dia ingat nama apa tahu tu dia. Tuan Syekh cakap laju ingat, kami tak ingat pula dah. Kita juga contohlah kan, kita ni hamba yang lemah, maka Allah tunjukkan kekuasaan tersebut. Tanda-tanda keagungannya itu di dalam segala ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia sendiri pun cukuplah. Kalau kita tengok pada kita sendiri, Allahu Akbar. Tengok bagaimana Allah uruskan dalam tubuh badan manusia ini. Bagi contoh saya katakan, kita makan macam-macam keluar najis. Pasal apa tak keluar balik buah temikai? Pasal apa tak keluar balik buah durian? Cuba bayang tengoklah ya. Kalaulah kita makan nasi apa semua kena tengok keluar je, keluar nasi balik. Tu dia. Allahu Akbar. Lagi pening manusia. Pasal apa? Aku boleh makan nak tu lagi. Kutip balik semua, basuh bagi elok. Contohlah kan. Contohlah. Jadi nak tanam padi, tak payah tanam padi banyak-banyak. Buat apa tanam padi banyak-banyak? Pasal apa? Saat lagi dia keluar, saat lagi kutip balik, basuh. Allahu Akbar. Contohlah saya katakan dah. Begitulah hakikatnya Allah tunjukkan kepada kita kebesaran dan juga keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni mata manusia ni dia kena ada ayak mata. Kalau tak ada ayak mata, pakai tak boleh buka, tak boleh tutup. Kalau tutup tak buka dah, dia kering terus. Tak ada ayak mata ni, dia kering terus mata ni, pakai tak boleh dah. Tak boleh nak buka dah, buta terus ya. Tengok kisah Allah ceritakan kisah Nabi Allah Yaqub alaihi salam yang teriak sehingga habis kering ayak mata dah sampai jadi buta. Allahu Akbar. Pasal apa? Kerana rindukan kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Sampai jadi buta. Allahu Akbar. Punya sayangkan kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Cuba kita bayangkan. Ni ayat liak. Cuba kita bayangkan kalau tak ada ayat liak. Cuba bayang. Kalau tak ada ayat liak, manusia boleh hidup? Tak boleh hidup. Mati manusia. Kita ni mati, tak ada ayat. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan daripada air itu setiap benda ini hidup, bernyawa. Allahu Akbar. Benda yang bernyawa perlukan kepada air. Yang tak bernyawa, pokok pun kalau tak ada ayat dia pun boleh mati. Tu cara dia tak bernyawa. Dalam bentuk benda, cuba kita tengoklah. Allah ciptakan manusia di atas muka bumi ni manusia dan juga haiwan yang bernyawa. Dua benda yang tak bernyawa, tumbuh-tumbuhan dan juga batu. Kita kata batu lah benda.
Dua yang tidak bernyawa, iaitu tumbuh-tumbuhan dan batu. Tetapi daripada dua tersebut, tumbuh-tumbuhan perlukan air, tumbuh-tumbuhan perlukan air, dan batu perlu air. Dah tak perlu langsung. Cari, ada lagi ke benda lain yang Allah tak cipta? Tak ada dah, habis dah. Allah cipta sangat sempurna dah. Yang benda hidup semua perlukan air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan daripada air itu kulla syai'in hayy, setiap benda ini boleh hidup. Allahu akbar. Dan kemudian ada yang perlu air yang sentiasa kena, setiap hari kena air. Ada yang boleh jadi selang sehari, ada seminggu sehari, ada sebulan sehari, ada yang setahun sekali. Ini Allah ceritakan. Contoh kita manusia tak minum setiap hari, okey, boleh hidup lagi. Tapi kalau seminggu, tak boleh. Manusia, kalau berdasarkan kajian saintifik, manusia mampu hidup tanpa air semaksimumnya ialah 10 hari saja. Maksimum 10 hari saja. Kebiasaannya 7 hari. Boleh lagi hidup 7 hari. Itu pun kalau dia minum minyak kencing dia balik. Kalau dia tak minum langsung, maksimum dia boleh hidup cakap 10 hari saja. Allahu akbar. Tu pun kita rasa bangga, kita rasa hebat. Ada yang boleh hidup lebih lama daripada kita, lebih daripada 10 hari. Tengok unta Allah cipta. Dia minum 2 timba boleh tahan sebulan. Kita boleh? Tak boleh. Lah ni sekejap lagi keluar, sekejap lagi ambil timba suruh minum. Siapa yang rasa nak minum, ambil minum yang timba tu. Nak tengok boleh minum 1 timba? Tak boleh. Nak pituk tak mana ya? Tak boleh terkencing keluar balik apa? Terkencing keluar balik. Tapi dah Allah ciptakan khusus kepada binatang unta. Unta tu bila minum air dia boleh simpan dalam bonggol dia tu, boleh tahan sama sebulan perjalanan. Bawa manusia di padang pasir. Allahu akbar. Tu contoh. Lagi benda Allah tengok tumbuhan pula. Tengok pokok kaktus yang tak ada air boleh hidup di kawasan padang pasir. Hujan hanya setahun sekali tapi dia mampu hidup. Allahu akbar. Itulah keagungan Allah Subhanahu wa taala yang kita tengok, yang dinamakan ayatun kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah taala, keagungan Allah taala berdasarkan apa dia? Iaitu makhluk ciptaannya. Barulah kita tahu Allahu akbar. Sifat zat pada Allah taala itu maha sempurna. Apatah lagi kalaulah yang lain-lain itu. Contoh dalam ni sifat af'al. Ar-Razzaq yang maha pemberi. Tengok, yang maha pemberi. Allahu akbar. Bagaimana kisah di antara Imam Malik dan juga Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhuma. Imam Malik mengatakan bahawa sesungguhnya rezeki itu datang tanpa perlu usaha. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tengok kisah Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i kata tak, kena usaha baru boleh sampai rezeki. Tu contoh kita kata khilaf di kalangan 2 ulama besar, ulama mazhab. Mungkin semua dah biasa dengar dah yang ni. Imam Malik kata tak usah pun, kalau Allah janji dapatlah rezeki dia, sebab dia maha pemberi, dia maha pemberi rezeki dan dialah yang maha mengurniakan. Imam Malik, Imam Syafi'i kata kena usaha. Jadi Imam Syafi'i pun balik keluar tengok orang sedang duk petik buah anggot. Dia pun pilah berhenti situ, dia pun pilah kutip buah anggot, tolong depa. Maka depa kata ni upah hang bagi balik buah anggot. Dapatlah Imam Syafi'i ni rasa seronok pi jumpa dengan Imam Malik. Wahai Tok Guru, wahai Tuan Imam, aku nak abang kat hang, kalau aku duduk sini tak pi kerja, Allah tak bagi rezeki kat aku seperti mana burung. Tu Imam Syafi'i. Burung keluar daripada sarang dia, tak tahu ke mana halal tuju. Kadang-kadang kita tengok dia duduk patuh atas jalan raya. Ada ke tentu makanan kita pasal apa? Sebab kita duduk tengok. Tambah-tambah pula ayam tara aku tuang nasi tentu pun hendak cakap lagi. Aku penampak mampus ayam ni pasal tara kita duduk bagi makanan tentu pun duduk cakap lagi. Contohlah kan. Tu kena tengok cerita dalam TV pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu
Ni cerita budak-budak macam tu lah. Tapi tak apalah, baguslah bagi pengajaran iktibar. Cerita zaman dahulu pasal apa? Ayam ni dia bagi hilang jarum, burung helang. Jadi burung helang main tuntut jarum tak jumpa. Rupanya sebab dia bagi hilang. Jadi dia duk cakap, duk cari jarum hilang tu lah. Cerita biar pergi kat depa lah. Cerita biar pergi kat depa lah antara ayam dengan burung ni. Allah Akbar. Tengok Imam Syafi'i kata kalau aku tak pergi usaha tak ada lah rezeki. Dia bagi kepada Imam Malik buah hangga. Imam Malik kata alhamdulillah aku duk terangi nak makan buah hangga. Tengok hari ni hang bawa mai. Cuba hang tengok aku kata. Hang tak usah pun tapi sampai kat aku. Sampai kat aku. Hang usaha, hang cerita hang dapat bagi hang. Aku tak usah pun Allah takdir rezeki aku dapat. Allah Akbar. Cuba kita bayangkan, begitulah indahnya Allah Subhanahu wa taala menyusun atur kepada manusia. Masing-masing ada pandangan masing-masing. Mengenai rezeki dan sebagainya. Tu cerita yang tu, contoh yang lain. Imam Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, sahabat baginda Rasulullah SAW. Rasulullah cerita tentang syurga. Rasulullah cerita tentang syurga. Jadi Abdul Rahman bin Auf ni seronok sangat. Bila Rasulullah cerita tentang syurga, dia teringin nak masuk syurga. Tapi Rasulullah kata apa? Orang yang terakhir yang akan masuk, orang yang di antara sahabatku yang paling akhir, yang paling lambat masuk syurga ialah Abdul Rahman bin Auf sebab harta dia banyak. Sebab harta dia banyak. Allahu Akbar. Cuba bayangkan bila Rasulullah sebut macam tu, dia terasa Jadi dia kata aku nak buat macam mana ni, aku nak masuk awal juga, aku tak kira. Aku nak masuk awal juga harta aku ni. Kebetulan berlaku pada zaman tersebut buah-buah kurma jadi busuk, mungkin sebab hujan atau sebagainya. Jadi buah kurma ni rosak, busuk belakang. Bila dah jadi busuk ni, orang mereka pun mengeluhlah, siapalah nak beli buah kurma busuk. Jadi macam mana kami nak usaha rezeki kami ni? Abdul Rahman kata, hak ni aku duk tunggu ni. Dia kata apa? Tak apa, semua buah kurma busuk semua aku beli. Tu dia Abdul Rahman bin Auf. Aku beli dengan harga yang baik juga. Kalau hampa jual harga sekilo RM5, aku beli harga sekilo RM5. Kalau hak baik tu, hak elok dulu ni RM5, aku beli harga RM5 juga. Pasal apa? Aku nak perhabis duitku. Tu Imam Abdul Rahman bin Auf kata, aku nak perhabis duitku, aku tak mau. Sebab apa? Sebab Rasulullah kata aku kaya, lambat masuk syurga. Jadi aku nak masuk syurga awal. Ni buah kurma aku nak beli hak lama-lama, hak buruk-buruk semua aku nak beli, hak busuk tu. Allahu Akbar. Jadi Abdul Rahman pun istihad di market sebut, semua dia beli semua buah kurma. Tak tahulah, dia tak cerita lah berapa kilo, bukan tujuan dia nak cerita berapa kilo, berapa ribu. Habaq beli semua. Jadi hak peniaga pun pakat seronoklah, syukurlah. Lepas tu orang pakai ada fikir, Abdul Rahman ni dah beli buah buruk nak buat apa? Kan, beli buah buruk nak buat apa? Abdul Rahman pun pening kepala juga, aku nak buat apa pula kan? Dah aku beli buah kurma buruk ni nak buat apa pula? Nak pergi buang tak mana? Sekali dikira membaziak pula, aku nak jawab macam mana? Pasal dah kira membaziak, nak buat macam mana? Abdul Rahman pun pening kepala, dia fikir pula, Allahu Akbar. Macam mana nak buat pula ni buah ni? Kalau kita hari ni bolehlah fikir kan? Kalau buah kurma ni buat macam mana kan? Boleh buat jam ke, buat jus ke kan, contohlah kan. Mana nak tahu kan, contoh hari ni kan, ikan. Nak tak larat makan, belah-belah buat kerin. Contohlah kan, ikan kerin lah, lagi apa kan, ikan masin lah, ikan masam lah, contohlah kan. Boleh fikir ni. Zaman tu dia fikir buah kurma nak buat apa ni pula, aku beli banyak-banyak ni. Tadi dia fikir nak habis duit ya. Dia fikir lagi habis duit. Dia beli semua buah kurma tersebut. Allahu Akbar. Tak apalah, bila dah dia beli buah kurma tu, dia fikir macam mana nak buat. Maka datanglah utusan daripada Yaman. Wakil utusan daripada Yaman, daripada Raja Yaman. Raja Yaman sampai ke kota Madinah. Sampai ke kota Madinah, utusan tersebut tanya, ada tak buah kurma busuk kami nak beli? Ada tak buah kurma busuk kami nak beli?
Dia berkata tak ada habis lah. Kami jual habis lah kepada sahabat Rasulullah yang bernama Abdul Rahman bin Auf. Kami jual habis lah. Kami dah jual habis lah. Kalau nak pergi jumpa dengan dia. Tak apalah, utusan daripada Raja Yaman tu pergi jumpa dengan Abdul Rahman bin Auf. Wahai Abdul Rahman bin Auf, saya ni adalah utusan daripada Raja Yaman. Tuanku memerintahkan kepada saya, kepada Patih, untuk membeli buah kurma yang busuk untuk diberikan kepada hamba rakyat kami semualah rakyat jelata Yaman. Abdul Rahman bin Auf pun pening kepala. Buah busuk pun ada orang main cari. Buah kurma busuk pun ada orang main cari. Pelik ni. Pasal apa? Maka utusan tu kata, berdasarkan ilmu kami, ilmu kami, rakyat kami yang ada di Yaman tersebut kena diserang penyakit. Penyakit itu hanya akan sembuh bila makan buah kurma busuk. Pula dah. Cuba bayangkan. Jadi raja perintahkan kepada saya, wakil utusan ni, nak beli buah kurma busuk tu 10 kali ganda daripada yang kamu bayar kepada peniaga. Bayar 10 kali ganda. Kalau RM5 jadi RM50 sekilo. Jadi utusan tu kata, saya ada, ambil lah, nak beli semua. Allahu Akbar. Beli semua 10 kali ganda. Seingat saya lah. Yang saya ingat saya 10 kali ganda. Kalau salah tu minta maaf beli, buat balik. Tadi aku duk fikir beli tadi ni, duk ingat tak tahu nak buat apa. Rupanya Allah datang pula hak lain pula yang ganti. Jadi dia tak pernah miskin. Abdul Rahman bin Auf tak pernah miskin sama sekali. Sebab apa? Dia niat nak bantu orang lain, Allah bantu dia lagi berkali-kali ganda. Allahu Akbar. Itu dia. Yang dikatakan rezeki daripada Allah Ta'ala. Allah kalau dia nak bagi, dia bagi ya. Kalau Allah tak izin, dia tak bagi, tak ada lah. Macam kita duk baca ayat yang terakhir lepas bagi salam tu pada macam mana ayat dah? Allahumma la Allahumma la Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Baca lagi habis ayat tu. Tu contoh. Kalau Allah kata hampa nak halang, tapi aku nak bagi, tak ada siapa boleh halang. Kalau aku tak mau bagi, siapa nak bagi? Tak ada siapa pun boleh bagi. Pasal apa? Pasal aku tak mau bagi. Allahu Akbar. Jadi Abdul Rahman bin Auf yang duk rasa tadi ni, dia perhabis tengok-tengok dah Allah ganti yang lebih baik lagi. Rupa-rupanya ada juga. Jadi siapa yang ada sakit-sakit jiwa makan buah kurma busuk, boleh jadi elok kot. Mana nak tahu, Allah alam lah kan. Makan buah kurma tu bagi kukuk jadi elok ke? Allahu Akbar. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati Allah, hari ini dan selepas ini kita akan kaji, kita akan mengaji bagaimana yang dikatakan sifat-sifat bagi Allah Ta'ala tersebut. Sifat apa? Sifatuz zat. Sifat af'al kita tak bicara, pasal bukan ilmu akidah kita pada hari ini. Kita bicara bab sifatuz zat, wujud Allah Ta'ala tu macam mana, sampailah mengenai baginda Rasulullah, baginda para Rasul, iaitu sifat-sifat para Rasul. Wallahu alam. Jadi alhamdulillah sampai di sini terlebih dahulu pada malam ni. Saya mohon kemaafan daripada semua ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-adik yang dirahmati Allah. Yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, yang kurang dan juga lemah itu adalah daripada diri saya sendiri. Saya mohon kemaafan di atas segala kasaran bahasa, tegur rasa, semua itu adalah daripada diri saya. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rabbidna 'ilma wa rabbidna 'ilma wa rabbidna 'ilma. Allahumma jannabna hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Marilah kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli fi khus ila alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.